Hai, jadi hari ini kita akan sambung dengan soalan nombor 13, okey? Dan macam yang anda boleh baca di title, okey, tajuk kita hari ini kita masih lagi soalan SPM Trial Negeri Pahang tahun 2020 AdMed Paper 1. Okey. Jadi berdasarkan soalan ni, dia nak minta kita untuk cari 5 possible positive integers lah. Okay, jadi positive integers maksudnya di nombor bulat yang positif lah. Okay, that have mode 5. Okay, we also have median 6 and mean 7. Okay, jadi semua information ni penting dan kita akan gunakan untuk cari 5 possible positive integers lah. Tapi sebelum tu, just a quick recap berkenaan dengan all these three items. Jadi this topic is regarding statistik lah. Jadi dalam statistik ni kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan mode, apa maksud median dan apa maksud mean. Okay, kita go through dekat mode dulu. Okay, mode ini, okay, apakah yang dimaksudkan dengan mode? Maksudnya adalah contohnya nilai X je. Okay, is the value of X. Okay, nilai X yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Okay, mempunyai highest frequency lah. Okay, yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Apa maksud dia sebenarnya? Okey, contohlah kalau kita ada satu set nombor, kita ada satu, kita ada dua, kita ada dua, kita ada tiga, kita ada lima. Okey, jadi dalam set nombor ni, ini semua X ni. Jadi ini X1, ini X2, ini X3, X4 dan juga X5 lah. Jadi dalam kes ni, kita punya nilai X yang paling tinggi adalah 5. Akan tetapi itu bukan mode kita. Okey, tetapi mode kita adalah mesti merujuk kepada nilai X yang mempunyai highest frequency. Maksudnya dia berapa banyak nilai X tersebut. Jadi dalam kes ni kita boleh tahulah nilai 2 ni ada 2 kan? Dan yang lain semua ada 1. That's why kita punya mode dalam kes ini adalah sama dengan 2. Itu yang pertamalah berkenaan dengan mode. Okey, lepas tu kita akan discuss berkenaan dengan median pula. Median ni selalunya kita akan kita punya simbol adalah macam ni, Q2. Okey, jadi bayangkan kalau maksudnya dia berada di tengah-tengah. Okey, bayangkan jadi tapi median ni dia kena depends on sama ada set nombor tu even punya number ataupun odd punya number. Okey, jumlah dia even ataupun odd. Contohnya kalau saya ada 5 set, okey, 5 set nombor, 5 set n. Okey, 5 set bukan 5 set n lah. Misalkan saya ada okey, misalkan saya ada n sama dengan 5 lah. Maksudnya dia odd punya bilangan. Okey, jadi apa yang akan berlaku dekat sini, contoh kes yang sama juga. Kita ada satu, kita ada dua, kita ada dua, kita ada tiga, kita ada lima. Okey, contoh. Jadi median basically Q2 lah, maksudnya tengah-tengah. Jadi dalam kes ni kita tahu tengah-tengah kita adalah this one lah. Okey, yang dua di sini. Jadi kita punya median is equal to 2 lah dalam kes ni. Okey, median sama dengan 2. Itu kalau dia adalah odd punya jumlah. Dia ada odd punya n lah. Kalau lah contoh misalnya dia ada even pula, contoh 6. Okay, jadi 1, 2, 2, 2, 3, 5. Jadi saya tambah lagi 1, contoh 6. Okay, jadi ini adalah basically even lah kan, sebab ada 6 jenis nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Sorry.
terlebih pula. Okay, contoh macam ni lah. Okay, kita kekalkan 2 di sini. Tak nak, nanti tak nampak sangat. Okay, tak apa. Kita padam 2 ni. Kita follow nombor dekat atas. Jadi contoh kita ada 1, 2, 2. Kita ada 3, kita ada 5. Kita ada 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi apa yang akan berlaku adalah tengah-tengah kita berada di sini sebenarnya. Kan sebab ada 3 di kiri, 3 di kanan. Jadi bila macam ni, apa yang kita kena buat, dia tak dia bukan sedirect yang case yang pertama ni lah. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena ambil 2 sebelah kiri, kita kena ambil 3 sebelah kanan, bahagi 2. Jadi dalam kes ni kita punya median adalah 5/2. Okey, itu adalah mode dengan median. Tapi kalau mean ni senang sikit lah. Okay, just berdasarkan formula lah, sebab mean ni actually referring to purata je kan. Jadi purata rasanya formula dia sangat senang, iaitu summation of x sama dengan berapa banyak n yang awak ada lah. Jadi summation of x tu maksudnya apa? Maksudnya adalah semua x yang kita ada. Jadi contoh dalam kes ni, summation of x is equal to 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Okay, manakala n kita ada berapa banyak nombor lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi contohnya, jadi summation of x is 1 tambah 2 is 3 tambah 2 is 5 tambah 3 is 8 dan tambah lagi 5 is 13 lah. Okay, and kita sama dengan 5. Okay, sebab 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan this one lah. Okay, jadi itu secara ringkas berkenaan mode, median dengan mean lah. Jadi kita pergi kepada soalan. Jadi dia nak positif ya, positif integer. Okay, positif integer. Jadi positif integer selalunya macam ni lah, positif integer. Okay, dan jadi kita ada mode sama dengan 5. Okay, itu yang diberikan. Mode kita adalah 5. Median kita adalah 6 dan mean kita, purata kita, average kita adalah 7. Okey, jadi apa yang saya akan buat, saya akan illustratekan apa yang berdasarkan soalan ni lah. Jadi contohnya saya ada 5 nombor yang saya wakilkan dengan x lah. Jadi kita ada x1 dekat sini, kita ada x2 dekat sini, x3, x4, x5. Okey, dan apa yang kita kena tahu, susunan ni dia bukan random tau. Dia mesti daripada smallest, dekat sini adalah smallest lah. Okay, dekat sini adalah the highest amount lah, ataupun largest. Okay, ini adalah susunan dia daripada smallest to highest. Okay, maksudnya kalau dalam kes yang saya bagi, contoh yang saya bagi sama, kita susun nombor tu daripada yang paling kecil sampai yang paling besar. Okay, dan maklumat paling senang yang kita boleh masukkan dekat sini adalah sebenarnya yang ni dulu. Kita akan masukkan median dulu. Okay, dalam kita punya illustration ni lah. Jadi kita tahu median merujuk kepada Q2. Maksudnya dia berada di tengah-tengah kan. Jadi memandangkan kita punya kita punya bilangan ni ada 5 nombor. Jadi senanglah, kita ada 2 di kiri dan kita ada 2 di kanan. Jadi median mestilah di tengah-tengah, iaitu X3. Jadi kita dah tahu satu nombor, iaitu X3 kita sama dengan 6. Okey, itu yang pertama yang kita tahu. Seterusnya mean. Okey, okey, tak apalah. Kita tengok mode dulu. Okey, mode. Okey, mode ni maksudnya apa tadi? Mode merujuk kepada nilai X yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi ya. Okey, maksudnya dan kita susun nombor kita daripada kecil ke besar. Jadi sah-sahlah 5 ni akan berada di sebelah kiri. Jadi 5 akan berada di sini. Tapi 5 ni tidak boleh hanya ada satu sahaja. Sebab kalau dia ada satu, maksudnya dia bukan lagi paling tinggi lah. Dia sekurang-kurangnya kena ada 2 lah. Jadi kita dah tahu X1 kita sama dengan 5, X2 kita pun sama dengan 5 lah. Okey, itu kita dah dapat 3 nombor. Seterusnya kita terus kepada yang terakhir, iaitu mean. Jadi mean ni kena calculate sikit lah. Jadi mean kita, okay, kita ada mean sama dengan 7. Di mana 7 tu adalah sama dengan summation of x
bahagi dengan n. Jadi 7 sama dengan, kita just sumkan semua nombor yang kita ada, iaitu 5 campur 5. Okey, kita tulislah 5 campur 5 campur 6. Okey, 5 campur 5 campur 6. Dan lagi dua nombor ni kita tak tahu. Tak apa, kita denotekan sebagai contoh summation of x I, di mana I is equal to 4 sampailah 5 lah. Okey. Jadi kita bahagi dengan, kita tahu kita ada 5 nombor. Jadi kita bahagi 5 di sini. Jadi kita just simplifiedkan dulu. Ini kita pindah ke sini, kita akan dapat 35. Manakala di sini pula kita akan dapat 5 tambah 5 jadi 10 tambah 6 akan jadi 16 lah. Jadi 16 tambah dengan, ini basically x4 tambah x5 lah. Okey. x4 tambah x5 yang kita tak tahu lagi. Okey, bahagi, okey, dah tak ada bahagilah. Okey, seterusnya lepas kita dah dapat ini, kita buat apa lagi? Ni kita akan pindah ke sana lah. Jadi 35 tolak 16 is sama dengan berapa? Okey, sama dengan 19. Okey, 19. Okey, 19. X4 tambah X5. Okey, jadi kita kena tekalah X4 berapa, X5 berapa. Tapi ada satu syarat yang kita kena tahu is X4 tak boleh, okey, tak boleh sama dengan X5. Kenapa syarat ni penting ni? Kenapa X4 tak boleh sama dengan X5? Sebab kalau X4 sama dengan X5, maksudnya frekuensi dia ada dua. Contohnya 7, contoh ya. Kalau lah ni 7, ni pun 7, frekuensi 7 dah 2, jadi maksudnya mode tu bukan lagi 5, dia 5 dan 7 sebenarnya. Jadi that's why X4 tak boleh sama dengan X5 lah. Okey, jadi apakah nombor yang, okey, yang apa ni, yang apabila kita tambah dia sama dengan 19. Jadi ada beberapa set nombor lah. Jadi contoh yang paling kita boleh maybe, okey, tapi ini syarat yang pertama ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, X tu mesti lebih daripada 6 lah. Okey, X4 mesti lebih daripada 6. Maksudnya 7 kita boleh start. Jadi kita akan start dengan 7 dululah. Jadi kalaulah X4 sama dengan 7, X5 kita sama dengan berapa? Kita just masukkan nombor lah. Yang ni, jadi daripada equation ni, X5 jadi saya jadikan subjek, X4 ni saya pindah ke sana. Jadi 19 tolak X4. Jadi X5 akan jadi 19 tolak 7 akan jadi sama dengan 12 lah. Jadi ini set yang pertama. Okey, kita juga boleh cari set yang kedua, iaitu kalau X4 sama dengan 8, sebab dia still lebih daripada 6 kan, dan dia mesti kita tengok dia sama ke tak X4 dengan X5. Jadi X5 akan jadi sama dengan 19 tolak 8 akan jadi 11 lah. Okey, jadi kita set yang kedua pun masih lagi boleh sebab dia memenuhi dua syarat ni, syarat yang pertama, syarat yang kedua. Okey, yang seterusnya kita try lagi X4 sama dengan 9 lah. Jadi bila X4 sama dengan 9, X5 akan jadi 19 tolak 9 iaitu 10. Okey. Jadi set yang ketiga pun sama, dia masih memenuhi kriteria sebab X4 9 tak sama dengan X5 which is 10. Yang kedua, X4 mesti lebih besar daripada 6 lah. Okey, lepas tu kalau kita try pula X4 sama dengan 10, X5 akan jadi 19 tolak 10 akan jadi 9. Okey, akan jadi 9. Okey, yang ni pun adakah ini still applicable? Yang ni dah tak applicable ya? Tak applicable. Okey, kenapa saya kata tak applicable? Sebabnya ada lagi satu syarat lah. Bukan satu syarat lah. Basically kita tahu tadi kita punya condition, kita dah susun awal-awal, dari kiri ada smallest, yang paling kanan highest lah. Tapi dekat sini kita tengok bahawasanya kita punya X4 is higher than X5 kan, lagi besar daripada X5, betul tak? Jadi sampai sini je lah.
Okey, jadi yang solution yang keempat ni tak boleh dipakai. Jadi kita punya jawapan boleh jadi sama ada 7, 12, 8, 11 ataupun 9, 10. Jadi masukkan kat sini lah. Jadi contoh saya pilih the first solution, dia akan jadi 7, 12. Okey. Boleh juga kita gantikan jadi 8, 11 ke. Okey, boleh jadi 8, 11 ataupun tadi 9, 10. Jadi itulah jawapan ataupun cara kita nak jawab untuk soalan nombor 13.